Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua adik-adik UMNO, daripada yang tertinggi hinggalah kepada ahli biasa yang berkumpul di Dewan Merdeka Kuala Lumpur. Dewan Merdeka ialah tempat bersejarah. Di sinilah perjuangan UMNO, landasan UMNO dan segala yang baik yang kita lakukan kepada bangsa dan negara. Di sinilah kita bahaskan, di sinilah kita usulkan. Dan hari ini kita berdepan dengan satu cabaran besar yang mungkin tidak pernah dihadapi oleh parti orang Melayu ini. Hari ini kita berdepan dengan beberapa cabaran yang kita semua tahu. Satunya, UMNO, pemimpin UMNO yang kita hormati, yang telah banyak berjasa, sekarang dalam penjara, Datuk Seri Najib Razak. Hari ini, kita juga melalui proses perundangan yang luar biasa. Luar biasa. Yang saya akan jelaskan sedikit lagi. Hari ini juga kita berdepan dengan perancangan yang terperinci. Perancangan untuk menghancurkan UMNO, mematikan UMNO. Hari ini kita berdepan dengan keadaan dalam parti sendiri yang agak kucar-kacir. Seolah-olah ada kumpulan dalam parti yang lebih rela bermufakat bersama-sama dengan musuh parti. Inilah keadaan UMNO hari ini. Inilah keadaan negara hari ini. Saya ingin mulakan dengan pengalaman saya sebagai peguam Najib Razak. Saya ingin mengatakan apa yang saya tahu. Banyak aspek-aspek kes itu tidak sempat kita harubi. Kita tak sempat nak kemukakan kerana sebab-sebab yang tertentu. Tapi dua perkara yang saya terlibat ialah begini. Pertama, Datuk Seri Najib Razak tidak pernah mengarah saya peguamnya, sesiapa pun, untuk cuba mencari jalan untuk campur tangan kerajaan dalam kes dia. Tidak pernah dia tersebut mengatakan kita perlu cari jalan mempengaruhi keputusan hakim. Tidak pernah dia meminta kita mencari jalan usaha untuk menarik balik tuduhan terhadap beliau. Tidak pernah. Jadi, tomahan dan fitnah yang dilakukan kepada Datuk Seri Najib adalah tidak adil sekali. Apa yang kita diminta lakukan sekurang-kurangnya dari pihak saya ialah dua perkara. Pertama, kita diminta untuk meyakinkan mahkamah untuk membenarkan bukti baru yang beliau terima dalam satu sampul surat 2 bulan dahulu. Bukti yang menunjukkan bahawa hakim yang membicarai kes dia, Hakim Nazlan, ada kepentingan yang bercanggah dengan kemampuan dia sebagai seorang hakim untuk mengendali kes ini. Conflict of interest dalam bahasa Inggeris. Likelihood of bias dalam bahasa Inggeris. Jika dua perkara ini ada pada seorang hakim, beliau tidak sepatutnya menghakimi kes itu. Inilah bukti yang kita nak bawa kepada mahkamah. Kedua, kita diminta masa kerana perubahan peguam ini dilakukan bukan dengan niat nak melambat-lambatkan kes itu. Dia telah tewas di Mahkamah Tinggi. Datuk Seri Najib tewas di Mahkamah Rayuan. Ini ada satu peluang lagi. Adalah munasabah untuk beliau memikirkan peguam lain, cara lain, pendekatan lain. Bukan kita dalam hidup ini, bila kita telah mendapati segala rancangan kita, segala perjuangan kita telah hampir tamat. Bukankah munasabah kita fikirkan cara lain? Inilah yang berlaku.
Maka saya membuat keputusan bahawa usaha perlu dilakukan terhadap itu. Membawa usaha untuk mahkamah mendengar kes ini, bukti baru ini, dan memberi masa untuk rayuan yang tewas di mahkamah rayuan itu. Jadi tim soal tidak simbol. Pembelaan Najib Razak hari ini bukan kerana kita menyokong rasuah, bukan kerana kita menyokong salah guna kuasa. Kita membela proses perundangan yang adil. Kalau anak Tun Razak tidak dapat proses perundangan yang adil, apakah kita marahin Malaysia ini dapat? Kalau kita tak dapat minta hakim beri masa 2 bulan, kita bukan minta 2 tahun. 2 bulan untuk mendengar kes itu, untuk kita mempelajari atau meneliti kembali rekod-rekod itu. Apakah ini tuntutan yang tidak mengesabah? Apakah ini tuntutan orang yang ingin menyokong perasuah? Jadi, saya ingin UMNO dan ahli-ahli UMNO faham. Inilah isu sebenarnya. Kebincangan dalam pentadbiran undang-undang negara kita telah terlalu berat untuk kita seorang memikul. Inilah masanya kita kembali kepada rakyat. Kita menangkan pilihan raya ini. Kita tukar undang-undang yang zalim itu. Kita beri hak kepada setiap orang yang dituduh dalam undang-undang jenayah. Kita beri hak kepada dia pembelaan seorang peguam. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Dan jika orang itu tidak ada peguam, kerajaan akan memberi peguam kepada dia. Ini janji yang UMNO perlu lakukan dalam pilihan raya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kita pohon bukan campur tangan. Yang kita pohon ialah supaya kerajaan ambil kira. Bukankah tugas kerajaan untuk mengambil kira kesusahan rakyat? Bukankah itu? Kalau kerajaan Putrajaya hari ini boleh bertimbang rasa kepada Nicky Liao and the gang, kumpulan underworld, 14 orang gangster, termasuk 4 orang warga rakyat Cina. Kalau dia boleh dilepaskan oleh peguam negara dengan satu surat, kalau dia boleh dilepaskan oleh mahkamah rayuan dengan satu representation, apakah bekas Perdana Menteri kita tak dapat 2 bulan untuk memberi hujahnya? Apakah Najib Razak tidak boleh diberi peguam untuk membelanya dengan masa yang cukup? Ini keadilan Putrajaya yang kita hadapi hari ini. Apa beza dengan anak Vincent Tan? Dari pertuduhan yang berat, dadah dikurangkan. Bukan dengan perbicaraan, hanya dengan surat representation peguam negara. Apa sebab dari peguam negara boleh turunkan daripada kes yang boleh dihukum penjara sampai hanya denda? Bukan dengan perbicaraan, dengan representation. Jadi janganlah double standard. Kalau tak nak campur tangan, ini jelas campur tangan yang saya sebut ni. Jangan jadi hipokrit. Kita hanya mahu pembelaan sama kepada rakyat. Jadi itulah saya nak ahli UMNO faham. Kita kena pastikan kita menang pilihan raya ini supaya kebincangan ini kita boleh ubah, kita boleh atasi. Kalau UMNO tewas sekali lagi, UMNO akan menjadi tempat perkuburan, bukan lagi wadah perjuangan bangsa dan negara. Ingat, kita mesti bersama-sama hari ini mengukuhkan muafakat kita yang tulen, muafakat pemimpin UMNO yang mahu menyelamatkan parti ini, muafakat seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, anak kampung Bagan Datuk, yang mempertahankan UMNO sehingga masih hidup kerana ada orang mahukan UMNO mati. Tetapi ini nasib kita ada. Kita teruslah perjuangan ini. Kita jangan selesa dengan
mereka di Putrajaya, ya, kita mesti perjuangkan hak UMNO untuk hidup, untuk kekal. Kita jangan rela selagi hayat di kandung badan, kita bela UMNO untuk mempertolongkan bangsa dan negara kita seperti yang telah dilakukan 60 tahun dahulu. Anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tahun 46, orang kampung, orang bandar, Melayu bangun, UMNO bangun untuk menyelamatkan raja-raja Melayu. Kalau tidak, Melayu Union sudah tentu akan hakiskan semua kuasa raja-raja. Tapi tahun ini kita mesti selamatkan kita sendiri. Kalau tidak, UMNO akan mati. Inilah cabaran kita, inilah yang kita perlu fikir dalam perjumpaan hari ini. Kita tidak boleh lagi lengah. Kerajaan yang ada hari ini mungkin dipimpin oleh UMNO. Tapi ini bukan kerajaan campuran dengan arti kata sebenar. Ini kerajaan pimpinan UMNO yang dikongkong, yang disokong, yang didokong oleh musuh parti. Setiap hari kita lanjutkan kerajaan ini, selama itulah kepencangan, pengkhianatan terhadap UMNO akan berterusan. Jadi itulah saja pesanan saya. Saya harap mungkin saya menyinggung setengah pihak. Tapi saya rela menyinggung mereka asalkan saya telus dan ikhlas terhadap UMNO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.